see my fate, the world and its circular ways. There is no break, no fiery sun allowed to fade. It takes over you. There is no way. I'm undressed as a butterfly, a static state. Gravity about to break. It takes over you and everything you do. It takes over you and everything you do. Assalamualaikum dan Salam sejahtera kepada pendengar kami yang budiman sekalian. jadi macam biasa, Alhamdulillah sekali lagi Radio Arif France atau Radar ke udara menemani anda semua di malam Jumaat yang dingin ini. Dan diharapkan pendengar semua sihat sejahtera walaupun berhadapan dengan musim sejuk sekarang ni. Minta maaf saya sebenarnya mulut saya sakit mungkin cakap pun tak betul sangat ni sorry lah ya. Sikit lah cakap kesiannya. Dan kami nak ambil kesempatan kat sini untuk mengingatkan para pendengar semua supaya pakai pakaian yang tebal-tebal. Bila nak keluar rumah lah. Tahu kalau duduk dalam rumah tak payah pakai tebal-tebal kan. Bak kata orang Perancis, sortez couvert. Sortez couvert. Yelah, memandangkan suhu sekarang ni dah lebih kurang macam dalam peti ais lah. Lebih kot rasanya dah negatif something yang keluar kat genop ni Jadi memang mudah sangat lah nak dapat penyakit. Tambah lagi kalau tak cover angkutan badan, elok-elok. Betul lah, penting kan pakai baju tebal-tebal. Jadi elok beringat sebelum terkena, jaga kesihatan sebelum dapat penyakit. Okey, rasanya cukuplah sesi mukadimah kita pada malam ni lah. Jadi tolonglah saudara Azizi, tolong sangat-sangat. Minta tolong tak? Tolong? Apa yang nak tolongnya saudara Arif ni? Tolonglah bagi tahu apa tajuk bincangan kita pada malam ni kat para pendengar. Rasa-rasanya para pendengar kita kat luar sana dah tak sabar-sabar nak tahu apa topik kita pada malam ni. Tu tak para pendengar semua. Baiklah, okey. Jadi tolong dengar baik Tolong dengar baik. Topik kita malam ni adalah tak lain dan tak bukan tolong menolong. Dah sebutkan tolong tu right, Matt? Tolong lah. Betul. Tolong menolong pengikat masyarakat. Ya, jadi DJ Azizi, macam mana agaknya kita nak tolong kupas isi untuk tajuk ni untuk para pendengar kita di luar sana. Okey, malam ni kita akan setus bersikit mengenai tolong menolong ni dalam sebuah masyarakat. Baik dari segi kepentingannya, kesan pada individu ataupun masyarakat. Jadi ini pertolongan yang kita boleh praktikkan dan semestinya potongan hadis dan potongan ayat suci Al-Quran yang membuktikan betapa Islam menggalakkan umatnya tolong menolong satu sama lain. Ya, dan tak juga okey. Tak tahu. Okey. Kita tak lupa juga kita akan ada sesi trivia pada akhir rancangan. Macam biasa. Trivia fakta-fakta menarik, rasa random. Minta maaf. Okay. Jadi memang malam ini insya-Allah kami akan cuba menyajikan anda dengan informasi yang mantap-mantap sampailah ke akhir rancangan nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Jadi kami berharap sangat para pendengar semua akan setia bersama kami sehingga ke akhir siaran nanti. Apa ni? Minta maaf lah. Dan untuk menghiburkan para pendengar sekalian, apa kata kan? Kita dengarkan sebuah lagu. Sebuah lagu. Kita dengarkan lagu Radar. Radar akan sentiasa memainkan lagu-lagu nasyid terbaik sepanjang zaman. Radar bukan sekadar radio biasa. Kita dengarkan. Jangan dengar lagu apa? Lagu tadi Cuba apa lagu taburkan jasa, semaikan budi daripada Intim. Tak apalah, kita ubah lagu luar. Kita buat apa ni,
variation sikit Apa yang berasa apa yang kita tukar? Macam kita lagu yang ni kita cuba tukar lagu yang lain juga Kita dengan lagu apa aja lagu Faiz dulu boleh tak? Lagu Faiz. Apa nama lagu tu ya? Faiz Nur Syahada. Nur Syahada. Mari Nur kita Syahada bukan Nur Syahada. Okey, Nur Syahada, Faiz. Nur Syahada. Kita dengarkan Radar Bukan Sekadar Radio Biasa. Kita dengarkan 1, 2, 3. Dengarkan. Ketika terbuka hari, cahaya yang cerah menerangi hatimu, mulus terbias di wajah. Kau sambut dengan redha hadirnya hidayah. Nekat pendirian terungkai kalimat. Nur Syahadah menyinar kalbu, murni seharum namamu. Hadirnya di celahan kekalutan kalbumu itu. Nur Syahadah telah tertulis pada waktu dan juga takdir. Di antara 1000 engkau yang terpilih. Sejernih embun pagi, sebersih dirimu, tanpa dicemari walaupun sebutir debu. Kekallah dirimu di dalam rahmat-Nya. Iringan doaku, moga kau bahagia. Nur Syahadah menyinar kalbu, murni seharum namamu. Hadirnya di celahan kekalutan kalbumu itu. Nur Syahadah telah tertulis pada waktu dan juga takdir. Di antara 1000 engkau yang terpilih. Akan ku bimbingmu sekadar yang ku termampu, menyemai iman dan menuai takwa. Biar tak bertemu di gerbang mahligai cinta, cukuplah sekadar teman yang biasa. Nur Syahadah menyinar kalbu, murni seharum namamu. Oh, minta maaf para pendengar, lagu tadi terpotong pula tak tahu kenapa lagu ada rosak sikit. Minta maaf. Masya Allah. Okay, tapi terima kasihlah kerana masih sedia menemani kami. Jadi baiklah, seperti yang dijanjikan, kami akan mengulas, mengorek dan mengkaji sebab sedikit mengenai topik kita pada malam ini, iaitu tolong menolong. Tolong menolong. Dari kecil lagi kita pun dah biasa dengan tolong menolong ni kan. Perkataan Melayu pun banyak cakap pasal tolong menolong kan. Contohnya, berat sama dipukul, yang ringan sama dijinjing.
bagi au dengan tebing. Apa lagi? Banyak lagi kan. Apa lagi contoh? Hati gajah sama di lapah, hati kuman sama di kecah. Betul. Jadi memang kita boleh nampak betapa masyarakat amat menekankan budaya tolong menolong ni. Betul tak Arif? Dan lebih penting lagi, Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang bermaksud bandingan orang-orang mukmin yang saling sayang menyayangi dan lemah lembut di antara mereka seperti satu tubuh badan yang apabila satu anggota berasa sakit menyebabkan seluruh badan berjaga malam dan berasa demam. Riwayat Ahmad. Nampak tu? Kalau macam seorang Muslim tu sakit, kita yang lain-lain ni pun terasa sakit. Maknanya kita tolong lah. Macam cubit per kiri, per kanan terasa lah sebenarnya. Banyak habis bahasa Melayu. Kita tengok dalam hadis ni Rasulullah SAW menggambarkan hidup masyarakat bagi orang mukmin ni macam satu anggota tubuh badan. Ada interaksi antara satu sama lain. Cuba memberikan keselesaan sesama mereka dan sebagainya. Betul. Kita ambil contoh mudah, kalau perut kita rasa gatal, apa kita buat? Kita garu apa lagi? Kita garu, betul. Tangan kita ni akan secara automatiknya bertindak untuk menghilangkan kegatalan tu. Tak payah nak tunggu lama-lama pun. Betul tu kan, teori yang sangat menarik. Jadi sepatutnya dalam hidup ni kita ni kan, kita perlu jadi macam tangan tadi lah. Sentiasa berusaha untuk tolong orang yang memerlukan. Tak perlu nak tunggu ataupun disuruh ke dipaksa ke. Faham tak? Betul. Jadi sekarang kita dengar pula satu firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat kedua yang bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jangan tolong dalam buat dosa, tapi buat baik boleh, betul tak? Ya, kalau kita dari tadi kita asyik duk cakap pasal tolong menolong je, maka dari ayat ni pula Allah telah ajar kita mengenai konsep tolong menolong yang sebenar, iaitu bilakah perlunya sifat tolong menolong ni. Betul. Allah dengan jelas sekali menyuruh umatnya tolong menolong antara satu sama lain bila melibatkan perkara yang membawa kebaikan dan kepada takwa lah. Betul. Contohnya tolong sampaikan atau ajarkan ilmu yang berguna, tegur menegur ke arah kebaikan, bebaskan seorang yang berada dalam kesusahan supaya dia tidak terjebak dalam perkara yang boleh bawa buruk. Dan banyak lagi kalau kita nak listkan kat sini nak cakap kat sini banyak sangat Ya, dan dalam ayat yang sama Allah juga melarang kita tolong menolong dalam perkara yang mungkar. Perkara mungkar never tolong menolong. Ya. Macam yang berkomplot lah. Yang berkomplot lah. Yang ni penting dan perlu sangat dijelaskan di sini. Salah satu daripada perbuatan tolong menolong ke arah benda buruk adalah bohong sunat. Itu dengan alasan nak tolong orang ke member tu, yang ni memanglah sangat famous, betul tak? Tapi bohong sunat, bohong tapi sunat. Apa maksudnya? Kalau bohong memang dapat pahala ke? Mana ada kan? Memang dah bohong kan? Memang bohong-bohong lah. Dia ingat bohong sunat tu, dia ingat boleh dapat pahala. Tak ada. Sebenarnya tiada istilah bohong sunat dalam kamus hidup kita ni. Kalau dah bohong tu, bohong je lah. Tak ada sunat-sunat dia. Bohong semata-mata untuk cover line member kita tu bukanlah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Ingat tu kawan semua. Tak ada istilah bohong sunat Never dong apa dalam hidup lah. Okey lah. Kita banyak bercakap dah ni Mulut saya pun dah sakit balik ni. Lidah pun dah macam terkelu-kelu ni. Kesian dia Zizi. Sakit mulut dia. Nak pakai ubat sikit ni nak pakai ubat sikit. Okey lah, kita berehat sebentar. Kita dengarkan lagu lagi Nama pun radio. Nama pun radio. Kenal lah ada lagu. Betul. Mari kita dengarkan Radar Bukan Sekadar. Radio biasa. Dengarkan lagu apa? Kita sebut balik tadi. Lagu Hijaz Kau Sahabat, Kau Teman dan Intim Taburkan apa? Jasa Semaikan Budi. Okey, Intim Taburkan Jasa dan Semaikan Budi, dan Hijaz Kau Sahabat Kau Temanku. Dengarkan Radar Bukan Sekadar. Radio biasa. Radio biasa. Okey, sakit mulut bersambut dah. Kita dengarkan Telah tiba saat
waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu bagai tiada pengganti. Senyum tawamu juga katamu menghiburkan kami. Memori indah kita bersama terus bersemadi. Kau sahabatku, kau teman sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu, di saat kau masih diperlukan. Tuhan lebih menyayangi dirimu. Ku pasrah di atas kehendak yang esa. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang dikau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Sahabatku, akan ku teruskan perjuangan ini, walau ku tahu kau tiada di sisi. Perjuangan kita masih jauh beribu batu, selagi roh masih di jasad, hidup diteruskan. Sedih rasa hati ini mengenangkan engkau, bagai semalam kau bersama kami. Moga amanlah dan bahagia di kau di sana. Setangkai doa juga Fatihah terus ku kirimkan. Moga di sana kau bersama para solihin. Kau sahabatku, kau teman sejati. Tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. silam mengajar arti hidup yang amat payah untuk kita harungi. Mengapa masih ada di antara kita persengketaan?
berjalan waktu sering menghambat kita, kian hampir pada titik ujungnya. Tak perlu ragu-ragu untuk tegakkan tubuh kemerdekaan. Segala-galanya kini telah disediakan untuk kita teruskan bersama. Jangan biarkan musuh merapatinya, hancurkan kedamaian kita. Selagi kita mampu pertahankan maruah agama, bangsa dan negara, selagi itulah kita akan bersatu. Di situ letak kunci kejayaan kita bersama. Taburkan jasa dan semaikan budi, jadilah kita warga yang berbakti. Tiup semangat cintakan negara demi pewaris bangsa, anak-anak generasi kita. Duhai bangsaku, marilah bersama kita kekalkan perpaduan dan keharmonian demi agama, bangsa dan tanah air tercinta. Segala-galanya kini telah disediakan untuk kita teruskan bersama. Jangan biarkan musuh merapatinya, hancurkan kedamaian kita. Selagi kita mampu pertahankan maruah agama, bangsa dan negara, selagi itulah kita akan bersatu. Di situ letak kunci kejayaan kita bersama. Taburkan jasa dan semaikan budi, jadilah kita warga yang berbakti. Tiup semangat cintakan negara demi pewaris bangsa, anak-anak generasi kita. Selagi kita mampu pertahankan maruah agama, bangsa dan negara, selagi itulah kita akan bersatu. Di situ letak kunci kejayaan kita bersama. Taburkan jasa dan semaikan budi, jadilah kita warga yang berbakti. Tiup semangat cintakan negara demi pewaris bangsa, anak-anak generasi kita. 9.27 malam, anda masih lagi bersama kami Radar, bukan Sekadar radio biasa. Untuk meneruskan perbincangan kita mengenai topik tolong menolong pada malam ini. Rasanya menarik sangatlah kalau kita jengah-jengah sedikit sejarah pada zaman Rasulullah SAW. Dan kita nak lihat bagaimana sifat mulia ni ditanam dalam diri masyarakat Islam pada zaman dahulu sehingga berjaya membawa kepada pengkembangan Islam sehingga ke hari ini. Daripada dulu sampai sekarang ya. Contoh kerjasama yang terbaik yang kita dapat contohi adalah tidak lain dan tidak bukan pada waktu penghijrahan Rasulullah SAW dan umat Islam Mekah. Yang kemudiannya digelar kaum muhajirin ke kota Madinah. Betul tu, kaum muhajirin. Dan pada waktu ini boleh katakan umat Islam Mekah berhijrah dengan selai sepinggang. Tak tahu apa dalam dia punya sepanan kerana mereka telah meninggalkan semua harta kekayaan mereka di kota Mekah. Semua dia tinggal. Semua dia tinggal.
Baik saja mereka tiba di Madinah, mereka disambut baik sekali oleh golongan partai yang dikenali sebagai golongan Ansar. Ya, golongan Ansar ini dengan mudah sekali menerima kedatangan rombongan dari Mekah. Malah mereka turut membantu golongan Muhajirin dari segala aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, tempat tinggal dan sebagainya. Semua lah boleh katakan. Sampai kita pernah dengar apa, yang tak ada isteri, dia offer isteri dia untuk dikahwinkan dengan kaum Muhajirin. Baik sungguh orang ni. Dan contoh amalan apa ni? Inilah contoh amalan tolong-menolong sebenar. Yang sebenar kan? Sebenar. Janganlah offer isteri apa saudara pada saya. Itu dah saya tak nak apa. Tak mau pun. Dan bersungguh sekali mengeluarkan saudara mereka dari kesusahan. Dan kesudahannya kita semua pun tahu Madinah menjadi kerajaan Islam pertama di dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan constitution perlembagaan pertama dalam dunia ni dibuat oleh Rasulullah SAW sendiri. Dikenali sebagai Piagam Madinah. Tapi kisah tolong-menolong ni tidak berhenti kat sini saja. Dalam usaha mendirikan Madinah sebagai negara Islam, kita semua tahu yang terdapat banyak sekali ancaman dan serangan dari musuh-musuh luar. Ya, jadi untuk memastikan keselamatan negara dan rakyat, golongan Ansar dan Muhajirin berganding bahu, bekerjasama memperjuangkan negara Madinah. Golongan Muhajirin yang terkenal dengan pahlawan-pahlawan hebat dan memainkan peranan penting dalam menentukan taktik-taktik perang. Manakala golongan Ansar pula menyumbangkan harta mereka dalam perjuangan ini. Betul, masing-masing ada dia punya kelebihan dia offerkan, betul tak? Saya tolong lah akhirnya. Betul. Dan akhirnya alhamdulillah negara Islam Madinah berjaya dilindungi daripada ancaman luar. Jadi kan, nampak tak apa yang penting? Kerjasama. Semangat dia. Wonderpad. Wonderpad kan. Okey, mari kita prend une pause. Ambil impulse Ambil rehat. Ambil rehat. Dengarkan masa sedikit untuk berehat. Kita dengarkan lagu lagi lah. Ya. Lagu apa? Okey, kita dengarkan lagu. Lagu Peristiwa Subuh daripada Raihan dan Who I Am daripada Zenbika. Tanyakan Rada bukan sekadar Rado biasa, sit back and relax. Sit back and relax. Peristiwa Subuh. Social expectation drowns us all inside. What you have should be what I want, 'cause what I have just ain't alright. The clothes I wear, the way I comb my hair, how I live, oh I don't care. This is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am. He said, she said, they all did what's expected of them all. To get to the top don't matter if somebody's gotta fall. You gotta brace the storm, the norm's to conform. Get what you want's gonna kill us all. This is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am. Beyond the body that you see, there's so much more to me. And I feel best when my soul is free. This is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, 'cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am. They tell me this is the way that I need to be
fall. If I continue to stray, I'm gonna start up a storm. Where this, drive that, like this, not that. Don't dare lose track or you'll fall way back. But if my Lord loves me, then I know I'm free. You can say what you please, just let me be. I know if I'm real and it's not a disguise. You love who I am if you open up your eyes. I insist that you see I ain't a mystery. It's who I wish to be. No, this is me. It's what's true within. Come and look again, looking through the skin. No, this is who I am. This is who I am. This is me. Nothing, everything. Can't you see who I am? Just let me be. Cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am. This is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be. Cause like it or not, but God loves me. Who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be. Cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I feel best when my soul is free. Who am I bad? Can't you see? Nothing matters if God loves me. Who I am, just let me be. Cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am. Matters is my soul is free. This is who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be. Cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am, who I am. This is who I am. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu, memecah sepi, selang-seli, sahutan ayam. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu, memecah sepi, selang-seli, sahutan ayam. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang celik, dipejam lagi, hatinya penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu, memecah sepi, selang-seli, sahutan ayam. Ayuh bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang
hutan ayam, tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, menayu, memecah sepi, selang-seli. Okey, anda masih bersama lagi dengan kami di Radar Bukan Sekadar. Radio biasa. Radio biasa. Okey, macam mana kita nak sambung? Tadi kita dah cakap sikit kan pasal macam mana tolong-menolong start di pada zaman Rasulullah SAW sampai tertubuhnya negara Islam Madinah. Kuat. Okey. Okey, mari kita dengar satu hadis ni. Salah satu hadis daripada hadis 40 yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi hadir mana satunya je. Mana satu ni? Ni nak baca Ustaz. Okey. Saya dengar. Panjang hadis ni. Dengar betul. Okey. Sesiapa yang melepaskan sesuatu kesusahan seorang Muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan hari akhirat. Satu kesusahan dari akhirat. Dan sesiapa yang melapangkan seorang yang berada di dalam kesempitan, Allah akan melapangkan untuknya di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang menutup keburukan saudaranya, maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup keburukan aib orang lain, dia try tolong tutup aib kita kan. Macam tu lebih kurang. Okey. Lepas tu tadi tak habis lagi. Dan Allah pasti menolong hambanya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Dan sesiapa mengikuti satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Tidak berkumpul satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah dan saling belajar dan mengajar antara satu sama lain, melainkan turunlah ketenangan atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengurumuni mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya. Dan siapa yang kurang amalannya, maka nasab keturunannya tidak akan dapat menyempurnakannya. Masa tadi tu kiranya belajar. Masa kita belajar, kita membuat majlis ilmu lah kan. Malaikat akan menguruni kita punya kawasan, kita buat majlis ilmu lah. Okey. Yang kita perlu ingat ya para pendengar, Islam adalah agama tolong-menolong. Tolong-menolong, bantu-membantu dan saling memperkuat antara satu sama lain. Dan faktor inilah merupakan teras kekuatan umat Islam Saudi Arab. Dan rasa besar kegemilangan tamu Islam yang silam dahulu. Islam menggalakkan umatnya agar selalu melepaskan saudaranya yang dalam kesempitan dunia, yang berada dalam kesusahan hidup, dan melindungi serta memelihara keaibannya. Jadi keaiban ni kita tak boleh lah sebar luaskan di kalangan manusia. Tak boleh nak beritahu kat orang aib dia ni, tak boleh. Kecuali kalau kita nak ambil pengajaran itu pun kena cara yang berhikmah. Jadi semua perbuatan tersebut dijanjikan Allah balasan yang setara dan setimpal dengan perbuatannya. Allah kata siapa yang tutup aib saudaranya di dunia, dan jadi aibnya ke akhirat nanti Allah akan tutup. Betul tu. Sebab kita kalau akhirat nanti kelak, semua orang akan nampak apa yang kita buat. Tak cakap semua orang lah, betul. Kita boleh penonton semua orang lah. Dan Allah akan sentiasa tolong dan menolong hamba-hambanya sebagaimana mereka suka tolong menolong sama mereka. Sesungguhnya manusia dimuliakan dan memasuki syurga dengan amalannya dan rahmat Allah, bukannya dengan keturunan. Keturunan tu tak penting sebenarnya. Amai ingat ada bangga dengan keturunan dan sebagainya. Benda tu tak dikira pun waktu kita di akhirat nanti. Amalan kita yang diterima. Barang siapa yang amalannya kurang atau amalan jahatnya menyusahkannya di akhirat nanti, nasab keturunan kebangsawanan yang macam mana pun, takkan sama sekali dapat memberi syafaat kepadanya. Jadi secara tidak langsung, hadis yang panjang tadi dia gesau umat Islam supaya berbekal dengan amalan soleh untuk menghadapi hari akhirat nanti. Bukan berbekalkan dengan harta kita, dengan
dengan ke kebanggaan apa, tak keturunan boleh. dia dan sebagainya, Tak bukan boleh. itu yang akan dihisap nanti insya-Allah. Iya dong. Iya. Ya dong Ha. Bahasa Indonesia pula di sini. Okey, ayolah kita berehat lagi ya seketika dengan mendengarkan lagu. Ya, Satu kita buah dengarkan lagu lagi. Ayuh. Ayo. Anda sedang mendengarkan Radar, bukan sekadar Radio biasa. Dengarkan lagu apa? Lagu Tanpamu daripada Intim. Tanpamu daripada Intip. Kita dengarkan. 1, 2, 3. 3. Dengarkan. Resah dan gelisah ku rasa, hidup penuh panca
Ustaz. Okey. Anda bersama kami lagi. Rada bukan sekadar. Radio biasa. Rada biasa. Dah pukul berapa ni? 9.51 malam. Ya, nak habis apa sebenarnya kan? Tu dekat habis. Masa sangat menunggu kita sebenarnya. Cemburu. Kita beralih ke segmen seterusnya, iaitu Segmen trivia. Trivia. Kami sentiasa ada trivia-trivia menarik untuk bagi kepada anda. Ya. Betul tu, fakta-fakta menarik. Okey, mari kita start. Facts, Kita start dengan DJ Azizi. Cuba baca bagi satu trivia menarik kepada pendengar. Tahukah anda lebah mempunyai 5 biji mata? 5 biji mata. Biji mata lah. Kan 5 buah mata. Biji mata lah. 5 biji mata. Sebenarnya kalau kita tengok dari jauh, ada 2 je sebenarnya. Kita Cuma nampak dalam satu tu ada 3 biji mata kecil kat atas dan di bawahnya ada 2. So ada 3 biji mata kecil kat kepala dia, kat dahi dia ke kat atas? Kepala dia. Kat Kepala atas, dia. kat atas kepala dia. Lepas tu ada 2 mata yang besar kat depan yang kita nampak tu. Oh, itu je punya. Ya, dia ada 5 susah nak kira lah. 5 mata punya. Tapi nampak tu just mata yang besar 2 je kan. Padahal ada lagi 3 mata kat atas. 3 mata kat atas kita tak nampak. Okey, insyaAllah kita pergi kepada trivia yang kedua. Jirafah sebenarnya bukan hanya ada zirafah, bukan jirafah. Zirafah. Jirafah budak dah. Tercampur pula bahasa Inggeris dengan ni. Malaysia. Zirafah sebenarnya bukan hanya ada leher yang panjang, tapi dia pun juga ada lidah yang sangat-sangat panjang. Sangat panjang Cuba kita tengok kepala jirafah tu. Nampak tak? Kepala dia, lepas tu telinga dia. Sebenarnya jirafah boleh cuci dia punya telinga menggunakan lidah dia. Cuba boleh bayang, lidah kita keluar terus sampai ke kita punya telinga. Dia punya moncong tu panjang kan. Sangat fleksibel lidah dia. Panjang lidah dia sepanjang 53 cm panjang dia. 53 cm kan. Kalau panjang apa ni pemain panjang kan. Kaki 2 lah kan. Panjang Panjang betul. Okey, kita beralih ke segmen pula trivia yang ketiga. Apa trivia yang ketiga? Sebenarnya ini merupakan mitos yang mengatakan rat apa rat? Tikus. Tikus makan keju, suka keju. Itu merupakan mitos. Mitos yang kita tengok cerita Tom and Jerry. Jerry selalu pergi curi keju tu, tipu tau. Tipu itu just tipu semata-mata. Nak menariskan keju sebenarnya. Macam lawa keju tu ada lubang lah, macam menarik banyak sangat kan. Sebenarnya kan tikus ialah lactose intolerant. Maksudnya macam allergic kepada laktos. Laktos tu dia tak boleh makan lah. Laktos tu macam benda-benda yang berkaitan dengan susu. Ya, okey. Keju lah banyak lah. Jadi dia tak boleh nak digest lah keju. Tak boleh nak digest, tak boleh nak mencerna makanan yang berunsurkan susu. So kat rumah-rumah orang yang buat perangkap tikus lepas tu tak keju tu, semua bengong lah. Bengong sangat sebenarnya. Sebab salah. So tak ada guna pun perangkap tikus kan. Tak ada apa nak boleh. Tikus tak datang boleh datang ambil pun kan. Jadi salahnya. Okey, kita beralih kepada trivia yang keempat. Yang keempat. Di sini dia cakap kebanyakan gajah berat dia lebih kurang berat gajah tu kurang daripada berat lidah seekor paus biru yang orang panggil blue whale. Lidah dia saja lebih berat daripada seekor gajah. Dia kata kebanyakan gajah lah, macam-macam jenis gajah, mana-mana jenis gajah pun kebanyakan dia nak angkat bahawa kalau yang paus biru tu sebenarnya sangat-sangat berat sebenarnya. Sangat berat. Lidah dia saja dah lebih berat daripada seekor gajah. Kenapa gajah dah berat kan? Supaya paus biru berat pun lagi berat lah. Macam lidah kan. Berat. Termasuk kepala lagi, semua badan tambah kan. Gigi dia lagi. Gigi dia banyak kan. Besar tu kan. Nak berat seekor paus biru ni. Yang seterusnya, yang kelima sebenarnya. Tikus. Tahu anda kan? Tikus sangat intelligent, sangat brilliant, sangat pandai. Bijak pandai. Kerana mempunyai
memory yang sangat power. Ingatan yang sangat power sangat lah. excellent orang panggil. Yang sangat kuat lah orang kata kan. Kenapa dia kata macam tu? Sebab tikus kalau dia macam mana, kalau dia kan tikus kan tinggal di bawah tanah kan. Dia kalau dah ingat dia pergi jalan, dia pathway lah. Dia akan sentiasa ingatnya. That's why kalau tikus tu, kalau macam dia dah biasa kat bawah rumah kan, dah biasa ada lubang semua kan, nak tangkap dia memang susah. Dia macam lari punya laju rapid gila lah. Cicit dia hilang. Cicit hilang kan. Bunyi lagi kan. So sekali dia dah lalu kat situ, dia takkan lupa lah. Takkan lupa. So sangat power dia punya ingatan. Sebab rasanya susah. kan banyak saintis guna tikus sebenarnya. Betul tak? Tikus sangat power lah kan. Memang dia kotor tapi tikus ada dia punya kelebihan masing-masing. Kelebihan dia lah, mereka lah. Okey, sampai di situ saja kita pada hari ini. Kita bagi 5 trivia yang sangat menarik malam ni. Trivia, banyak trivia kan. Trivia sangat menarik kita belajar daripada trivia. Kita mengimprove kita punya jangan knowledge. Dan yang lebih penting lagi, kita semakin lagi kita tahu trivia-trivia menarik ni, ada makin banyak fakta-fakta yang kita tak pernah dengar sebelum ni. Dengan sambil itu kita mengagumi kejadian atau penciptaan Allah Subhanahu Taala yang sangat-sangat hebat lah. Kita nampak betapa hebatnya Allah Subhanahu Taala tu. Semua benda-benda yang sangat-sangat spesifik, sangat-sangat detail dan terperinci. Hebat. Sangat hebat Allah Subhanahu Taala. Okey, dah banyak-banyak kita cakap ni. Sampai sini sahaja sebenarnya item janji kita pada malam ini. Sampai sini sahaja. Sedih lah tinggalkannya. Walaupun semua sakit ni sedih. Sedih. Okey, so semua salah silap harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Minta maaf lidah ni pun macam dah tak perlu. Minta maaf lah. Okey. Nak pantun sikit boleh? Nak pantun? Boleh, silakan. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Sama yang hujung tadi yang saya cakap tadi. Okey, insya-Allah di hari yang sama dan waktu yang sama. Pukul 9 malam. 9 malam pada hari Khamis setiap minggu. Dan jangan lupa kita bertemu janji. Dan untuk maklumat para pendengar, minggu depan merupakan siaran yang terakhir sebelum cuti. Sebelum cuti minta maaf lah, kami tak ada siaran ada. Sebab kami akan berada di Adihei 2012. Jomlah saudara mamai lah, kita memuliakan Adihei. Siapa yang dah daftar tu jangan lupa datang ya. Betul tu. Jumpa kami live Okey. Jumpa saudara Arif kan. Live kita kena datang lah, betul tak? Datang jumpa saudara Arif saudara Arif lah. Jumpa saudara Azizi juga. Dia tu saudara Arif Ram. Bukan Arif Fahanas go. Allah perasan pula. Kita jumpa saudara Arif Ram di sana. Okey, insya-Allah. Okey lah. Kita macam mana ya, kita tutup mesti kena ada something, betul tak? Apa ni something tu? Something dia lagu lah. Radio. Okey. Anda okeylah kita kata anda masih lagi bersama kami tapi kami nak habis dah. Betul lah, kami nak habis. Okeylah, jangan lupa tunjuk kita pada hari biasa dan pada waktu biasa. Ada bukan sekadar? Radio biasa. Assalamualaikum dan selamat malam. Lagu Segenggam Tabah daripada Intim dan We Will Not Go Down daripada Michael Hart. So jangan lupa tolong menolong orang Palestin. Ya, insyaAllah. Tidak dekat. Dugaan tiba menakung sebab air mata, namun tak pernah pun setitis gugur berderai di pipi. Tidak ditempa hidup sengsara,
suratan nasib yang melanda, menunggang badai bergelora, direda bersendirian. Bagaikan jamur pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang rindu menanti, segenggam tabah dipertahankan buat bekalan di perjalanan. Kau beban luka yang berdarah, kau balut hati yang jalan. Telah tertulis suratan nasibmu, derita buatmu ada hikmahnya, terlukis senyum di bibir lesu, tak siapa tahu hatimu. Biarpun keruh air di hulu, mungkinkah jernih di muara. Biarpun jenuh hidup di Palu, pasti bertemu tenangnya. Tidak ditempa hidup sengsara, suratan nasib yang menanda, menunggang badai bergelora, direda bersendirian. Bagaikan jamur pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang rindu menanti, segenggam tabah dipertahankan buat bekalan di perjalanan. Kau beban luka yang berdarah, kau balut hati yang jalan. Telah tertulis suratan nasibmu, derita buatmu ada hikmahnya, terlukis senyum di bibir lesu, tak siapa tahu hatimu. Biarpun keruh air di hulu, mungkinkah jernih di muara. Biarpun jenuh hidup di Palu, pasti bertemu tenangnya. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in
Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight.